Tak tak, kalau boleh tu tak mau. Saya ni satu perangai saya tak suka dengar, saya tak boleh dengar yang tak elok. Saya dengar dia ganggu, sehari tu dia akan spoil. Kalau ada benda yang tak elok, tapi nak buat macam mana? Kita berhadapan dengan benda ni pada setiap hari. Setiap hari kita akan berhadapan dengan dia. Nak kena face it, nak kena berhadapan dengan dia, selesaikan dia. Waktu saya tak suka tangguh-tangguh. Jadi benda apa? Saya panggil mesyuarat. Dia jumpa, dia selesai. Jangan duk tangguh-tangguh sehari dua, lambat. Bila bertangguh-tangguh dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi tak elok. Jadi tak elok. Dan selesaikan cepat-cepat yang tangguh. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak buat macam mana benda tu duduk sekeliling kita. Dan lagi satu saya punya perangai, saya nak apa? Saya harap satgi dia akan jadi okey. Sebut itu. Dan artinya satgi akan okey, satgi akan okey. Saya harap dia miracle. Tak miracle. Saya harap dia satu keajaiban dan dia berubah jadi okey. Harap macam tu. Dalam hati tu sentiasa nak harap macam tu. Itu perangai saya. Kalau tak berjumpa pun harap-harap satgi dia akan berubah lagi jadi elok. Tu perangai itu. Tapi tak semua boleh jadi macam tu. Kadang-kadang ada benda yang kita kena menghadap, kita kena berjumpa, kita kena pergi selesaikan, baru akan dia jadi okey. Dan kita tak boleh nak terlepas, nak buat macam mana. Sekeliling kita ada macam-macam orang, kita ada macam-macam bentuk, macam-macam benda yang duduk sekeliling kita, dan dia ni boleh bawa kita jadi positif atau membawa jadi negatif. Salah satu benda yang boleh membawa kita jadi negatif ialah percakapan manusia. Tuan-tuan boleh bayang para sahabat yang keluar pergi perang, balik-balik ni muka semua sedih. Sedih lah, 70 orang sahabat syahid, Nabi SAW sampai luka-luka, parah kan? Bila balik-balik sampai dalam keadaan sedih macam tu, kadang ada di kalangan ahli keluarga mereka yang terbunuh, ada yang kena, ada yang luka parah, mereka sendiri pun luka parah. Balik-balik tiba-tiba dengar orang munafik yang hari tu tuang balik 300 orang. Ingat tak? Pada hari mula-mula sampai perang tu, mereka balik 300 orang. Ketua dia siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Saja nak bagi patah semangat orang Islam. Mereka duduk relax di rumah tengok TV. Faham ni? Solat semua. Bagus dia duduk tengok TV, duduk minum petang-petang, semua sambil duduk makan, mama cecah roti, apa ni, kuih 4 segi apa? Kan? Cecah kopi, sedap pula. Ada di rumah dah. Kan? Dan cecah kopi petang-petang, tengok-tengok geng-geng tentera balik. Balik-balik ni dengan luka, balik ni ada orang usung, balik ni dengan balut, balik ni kawan kita ni mana? Kawan kita tu terbunuh, kawan kita ni syahid apa semua. Dia pun bukan nak tumpang sedih. Tadi dia kata apa? Kalaulah hampa dengar cakap kami hari tu. Tengok ni perangai ni. Tengok ni. Kalaulah hampa dengar kami kata apa ni? Kalaulah hampa balik dengan kami hari tu ni, hampa tak ada apa ni? Ada dengar tak benda-benda lagu tu kadang-kadang? Ada ni? Balik-balik rumah jumpa tu apa? Kalau hang dengar lah kata aku hari tu ni. Dia ni. Depa yang kata kalau hampa dengar tu rasa macam berbunga-bunga hati tu, aku telah buat satu keputusan yang betul. Dia yang dengar kita kata apa tu, dia jadi apa tuan? Allah sebut dalam Quran jadi apa? Menyesal sangat. Sungguh dia kata sungguh dia kata. Tu Allah kata tu salli ala sayyidina Allah kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah kata apa? Allahumma salli ala akibat daripada perkataan itu Allah menimbulkan rasa penyesalan yang tersangat dalam hati dia. Allah kata salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Allah menimbulkan rasa penyesalan dalam hati dia. Sebab tu Allah kalau boleh tak mau dengar. Nampak kawan kita ni Allah kadang-kadang buat silap kan. Balik-balik jumpa kawan duduk senyum, duduk tunggu nak bahan kita ya. Dia standby nampak kita tu. Dia sampai lagi dia siap lah, dia kenal dengan aku cukup baru dia tahu lah. Kan? Kita sampai lagu mana? Kan kita sampai dia kata, lagu mana? Itulah apa dia. Aku duk kata dah. Puas dia kata. Aku duk kata dah, tak mau dengar. Hang tengok apa jadi? Kalaulah hang dengar cakap aku tu ni. Kita dah silap kita menyesal dah. Dia dengar dia kata aku tu,
lagi menyesal. Waktu tu syaitan pun masuk. Kalaulah, ingat ayat kita cerita tu ni. Kan? Dia akan jadi macam mana? Dia akan rasa sedih, dia balik rumah dia depres. Nah ni, dia rasa tekanan, dia rasa macam ya silaplah aku buat ni, silap aku buat ni. Silap aku buat ni, pasal apa aku tak dengar cakap dia apa. Waktu tu dia mula mempertikaikan takdir Allah. Dia mempertikaikan apa yang Allah susun kat dia. Padahal dalam silap tu yang dia buat tu ada hikmah yang Allah simpan kat dia. Tak tahu. Dia ni. Dan sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi Allah melarang hamba-hamba yang beriman untuk menyerupai orang kafir dan akidah rosak mereka yang ditunjukkan ucapan mereka tentang saudara-saudara mereka yang mati dalam perjalanan atau peperangan. Sekiranya mereka tidak melakukan demikian, nescaya mereka tidak akan ditimpa apa yang telah menimpa mereka. Kalau apa tak buat itu, tak akan jadi macam ni. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim. Dan wahai orang-orang beriman, ingat Allah pesan, kita selalu sebut. Kalau Allah kata ya wahai orang beriman tu, dia panggilan apa? Panggilan manja Allah kat kita. Panggilan manja Allah kita. Kita kena dengar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah kata, jangan kamu jadi seperti orang kafir itu, orang munafik itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, yakni tentang saudara-saudara mereka, idza darabu fil ardi, apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi, apabila mereka keluar pergi buat kerja, apabila mereka keluar dalam perjalanan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yakni mereka melakukan perjalanan untuk berdagang ke selainnya, orang pergi berniaga, kan? Tadi sebab ada orang keluar pergi berniaga, kawan ni pesan, kawan ni sagi orang kafir ke orang munafik yang tak suka dengan perniagaan apa yang dia buat tu akan mula hantar perkataan-perkataan yang negatif. Kan? Ustaz Syamad. Nah. Dan macam itulah keadaan dia. So, dalam kita nak buat apa benda tuan-tuan, dia akan ada ni negatif-negatif ni sebenarnya. Kalau kita melayan suasana-suasana negatif, perkataan negatif ni, apa pun tak dibuat. Tuan-tuan set mula-mula sekali tuan nak buat kerana Allah. Samalah makcik-makcik duduk kat dalam ni pun. Nak duduk lah ni, buat kerana Allah. Kerana Allah. Tapi langganan kita nak buat kerana Allah tu, dia akan ada bunyi-bunyi yang tak baik sekeliling kita ni. Patah balik pada niat. Nak buat kerana apa? Buat kerana Allah. Buat kerana Allah, terus. Ada tak benda tak betul dalam tu? Tak ada, terus. Kadang ada orang nasihat, salah tu kak. Salah, apa betul yang salah tu? Terus, sebab niat saya tu kerana Allah. Nah, selagi duk layan ni tuan-tuan duk tak mana pun tak lekat. Cerita betul ya? Encik, kak. Mudah sikit nampak kan? Tengok. Lagi duk layan bunyi tuan-tuan duk tak mana pun tak lekat. Pergi duduklah pondok mana pun sungguh. Main duduk sini 6 bulan, tak boleh Ustaz dia panas mengata ke orang. Dia pergi duduk mana tak boleh Ustaz panas tau ni. Dia pergi duduk mana pula, tang ni keras Ustaz. Mau tak keras dia ni batu. Nak lembut sikit buah kayu, pergi pondok kayu tu dia hangat pula bumbung kita. Apa yang macam-macam lah. Selagi kita nak buat benda kebaikan, kita tahu niat kita buat tu kerana Allah, maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan teruskan. Cik Wan apa ni menulis buku, Cik Wan Jasimah Wan, dia menulis buku, dia kata pun sama juga, orang kata teruskan insya-Allah. Kata guru saya, mentor saya, dia kata lagi kita tak terjun dalam raba tu, kita tak tahu susah dia lagu mana. Nak buat satu benda, buat tu benda kat mana? Nak buat tu benda, nak jalan pi, kita tak tahu jalan kita ni mudah ke jalan ni susah. Kita tak tahu selagi kita tak pi. Ada orang dia kata mana? Tak payah pi ya. Kenapa tak payah pi ni? Tak tahu sat pi sat susah ke mudah ke? Faham tak? Dia kata lagi kita tak terjun dalam rebah tu, lagi tu kita tak tahu. Terjun dulu. Pi dulu. Nak buat Ustaz, buat dulu. Terjun, berjalan pi. Mana tahu, tengok-tengok mudah je pi. Orang kata apa? Payah, susah, payah Ustaz. Dia terjun, pi elok je sampai. Boleh jadi. Boleh jadi susah sikit. Redah, jumpa batu kat depan, tak lepas pi. Tak apa, kena pi kau ni. Kena pi kau ni, lepas batu tu. Faham tak ni? Akhirnya
Sampai juga daripada kawan dulu, nak pi tak pi, nak pi tak pi, nak pi tak pi, boleh pi tak boleh pi, susah payah dulu. Akhirnya dia duduk orang tu aja, tak pi juga. Jadi simpulan dia, salli ala Sayyidina Muhammad, niat kerana Allah, faham apa kita buat, tahu kita buat tu betul, biiznillah, dengan izin Allah, bismillahi tawakkal ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, jalan. Bunyi kiri kanan, jadi apa? Kata buka. Sebab tu kalau tuan-tuan jumpa orang, tuan-tuan jangan kata dia sakit, tuan-tuan kata dia sihat. Positif. Nampak ustaz yang ceramah kita tu, nampak macam dia tak larat pun. Ustaz nampak sihat hari ni lah. Dia lain lah. Dia jumpa kawan kita, nampak pucat lain macam hari ni, Allah, dada dia rasa macam lemah, sakit aku ni. Tok guru saya cukup marah. Jumpa ada kita, Ustaz sihat ke? Dia kata, jangan tanya aku tu, saya berasa sakit. Ya, dia kata, jangan tu. Jangan tanya, Ustaz sihat ke? Jangan tanya tu. Dia tak bagi tanya tu. Pasal bagi dia soalan tu akan melemahkan semangat dia. Kita kena faham tu. Dan firman Allah Ta'ala, salli ala Sayyidina Muhammad, liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim. Akibat daripada perkataan keyakinan mereka itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat dalam hati mereka. Yakni Allah menciptakan keyakinan yang rosak ini di dalam hati mereka untuk menambah penyesalan mereka atas kematian mereka. Saja nak bagi sakit hati lagi. Tujuan dia bagaimana? Nak bagi sakit hati lagi. Sebab tu dia berkata macam tu. Kemudian Allah berfirman membantah mereka, wallahu yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan, Allah matikan. Yakni di tangannya lah penciptaannya, dan kepadanya lah segala urusan kembali. Tak ada yang hidup dan tidak ada yang mati kecuali dengan kehendak dan takdirnya. Umur seseorang tidak ditambah dan tidak dikurangi kecuali dengan keputusan dan takdirnya. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan, yakni pengetahuan dan penglihatannya mencakupi seluruh makhluknya. Tidak ada sedikit pun daripada urusan mereka yang tersembunyi daripadanya. Yang bila duk cakap kalaulah, kalau hang dengar aku, kalau ni saudara sekalian, semuanya balik pada Allah. Lagi kita duk kisah dengan apa orang kata lagi tu, dia akan mencengkam hati kita, merosakkan hati kita, kita rasa bersalah, kita rasa menyesal semua. Balik, ingat balik. Allah kata, salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, semua balik. Salli ala Sayyidina, wallahu yuhyi wa yumit, wallahu bima ta'maluna basir. Salli ala Sayyidina Muhammad. Firman Allah Ta'ala, wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratun minallahi wa rahmah khairum mimma yajma'un. Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah ataupun meninggal, tentu ampunan Allah dan rahmatnya itu lebih baik bagimu daripada harta rampasan perang yang mereka kumpulkan. Ayat ini mengandungi keterangan bahawa terbunuh di jalan Allah dan kematian juga merupakan sarana meraih rahmat, maaf dan redha Allah. Dan itu lebih baik daripada tetap hidup di dunia dan mengumpulkan kenikmatan yang fana. Kemudian Allah mengkhabarkan bahawa setiap orang yang mati atau terbunuh, maka tempatnya kembalinya adalah kepada Allah. Dia membalas setiap orang sesuai dengan amalannya. Jika amalannya baik, maka balasannya pun baik, dan jika amalannya buruk, maka balasannya pun buruk pula. Firman Allah, wala immuttum au qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah sahaja kamu akan dikumpulkan. Mari kita tengok tentang ni cerita tentang orang-orang yang mati syahid. Apakah kelebihan orang mati syahid, tuan-tuan? Apakah kelebihan orang-orang yang mati syahid? Dia kata, oh kalau hampa tak pi tu, hampa tak mati lah, hampa tak kena itu. Kalau hampa dengar cakap kami, sedangkan depa yang mati itu di jalan Allah, mati itu mati syahid, bukan mati sia-sia. Maka apakah kelebihan mati syahid? Allah menyebutkan tentang banyak kelebihan orang mati syahid. Syahid ni ada dua. Satu syahid dunia, satu syahid akhirat. Syahid dunia, orang yang berjihad fi sabilillah, pergi perang sungguh, dia terbunuh dalam peperangan tersebut, dan terbunuh, maka dia panggil syahid dunia. Syahid dunia, dia tak perlu diurus macam mana jenazah biasa. Dia macam mana? Dia akan disolatkan dan dimakamkan bagaimana pakaiannya ketika dia syahid tu. Dengan darah-darah tu, tak payah mandi, tak payah apa, terus simpannya dengan darah dan pakaian yang dia sedang perang. Tu, nah, saya lihat semua itu, tengoklah macam mana jadi dekat Afghanistan dulu kan.
dekat Palestin, kadang dekat Allahumma salli ala Syria. Satu ketika dulu kita tengok macam mana orang syahid dia pun dengan pakaian-pakaian tu, sebab nanti dia akan bangkit dengan darah dan pakaian itu akan menjadi saksi atas kesyahidan dia. Senyum, mati senyum. Allah zahirkan pada dia nikmat syurga. Dia syahid. Yang kedua dia panggil syahid akhirat. Syahid akhirat ni macam mana? Syahid akhirat ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syahid akhirat ialah syahid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang disebabkan oleh kebakaran, wabak, orang bersalin, orang perempuan mati bersalin, lemas, dia panggil syahid akhirat. Syahid akhirat ni dia urus sama macam biasa, cuma nanti dia akan dapat kenikmatan di akhirat. Dia akan dapat kenikmatan di akhirat. Tuan-tuan saudara sekalian. Jadi ni cerita ni syahid dunia ni kita cerita ni. Syahid yang orang pergi perang. Apa? Yang pertamanya tuan-tuan, dia akan mendapat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan nikmat di sisi Allah nanti di akhirat. Yang ni surah Ali Imran ayat 169 sampai 171. Kita akan masuk nanti ayat ni. Yang kedua, dia akan mendapat keampunan dan rahmat Allah. Yang ni surah Ali Imran 157. Lepas dah kemarin ni. Salli ala sayyidina Muhammad 157. Tak lepas lagi. Ini lah. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, dihapuskan dosa dan dimasukkan ke dalam syurga. Surah Ali Imran ayat 195 kita akan sampai nanti. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sabda Nabi SAW yang bermaksud, bagi orang yang syahid ada 6 perkara yang akan diterima olehnya. Yang tu daripada Al-Quran tadi kan, ini pada hadis Nabi SAW. Orang mati syahid ada 6 perkara dia akan dapat. Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah akan memberi ampunan dan akan melihat tempatnya dalam syurga. Waktu dia mati tu Allah dah zahir dah nikmat syurga kat dia. Waktu ulama kata mata dia senyum tu pasal apa? Senyum sebab dah nampak dah nikmat syurga kat dia. Keindahan, kenikmatan syurga tu telah terzahir sampai dia tak rasa kesakitan waktu mati dia tu. Dia tengok nikmat dia tak rasa sampai dia bangkit nanti, dia minta balik, boleh tak nak hidup balik, nak mati lagi sekali. Sebab keindahan, kenikmatan pada waktu kematian sebab terzahir pada nikmat syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kedua, kelebihan daripada orang mati syahid berdasarkan hadis Nabi SAW ni, dia akan selamat daripada siksa kubur. Yang kubur tak kena siksa kubur. Yang ketiga, akan diberikan kepadanya mahkota kebesaran yang diperbuat daripada permata yakut sebagai tanda kehormatan yang jauh lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Bagi mahkota. Yang keempat, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari bermata jeli. Yang ni tak boleh syarah banyak-banyak ni. Yang kelima, susah nak jawab dengan makcik-makcik ni bab bidadari. Yang kelima, salli ala sayyidina Muhammad, orang yang mati syahid akan dapat memberi syafaat kepada 70 ahli keluarganya. 70 orang daripada ahli keluarga dia. Oh, mati syahid. Itu ada seorang muslimat yang menangis bila orang mula orang satu keluarga dia pergi perang, suami dia pergi perang, anak-anak dia pekat-pekat pergi perang semua. Lepas tu ramai abang ni apa ni makcik, suami makcik dah terbunuh dalam medan perang ni. Alhamdulillah. Oh no, masuk syurga saya lagi boleh syafaat. Tak apa, ada anak lelaki seorang, ayo bawa main kuda tu, ambil anak lelaki, pi naik kuda tu, pi perang. Untuk lagi perlu pi perang. Lepas tu orang main abang pula, makcik, anak makcik tu dah syahid. Alhamdulillah. Ni ada seorang lagi, pi naik kuda tu, pi perang. Perlu pi. Alhamdulillah, orang main abang tu, makcik, anak tu meninggal pula dah. Alhamdulillah. Tu dah agak ke mana kita lah. Apa perang? Masuk bilik kah? Masuk bilik kah?
Tu ambil handphone tu main game. So sibuk dengan orang lah fikir depa. Itu kita. Tu apa? Orang mai abang pula, makcik, anak makcik tu dah meninggal, dah mati pula. Teriak. Oi, yang tadi ni seronok, yang dua seronok, mai yang kecil ni teriak. Pasal apa makcik teriak ni? Sedih ke? Tak, tak sedih lah. Saya sedih ni pasal apa? Pasal apa sedih ni? Pasal tak ada lah nak hantar pergi. Nak hantar pergi. Tinggal dia lah, dah dia pergi. Makcik ni. Cerita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, salli ala sayyidina yang kelima apa? Dia dapat memberi syafaat kepada 70 orang daripada ahli keluarganya. Dan yang keenam, hidupnya akan disegani manusia, syahidnya akan disambut bidadari syurga. Dan sebab tu dia antara kelebihan-kelebihan orang yang mati syahid, insya-Allah. Dan jadi cukup sekadar tu untuk pagi ni. Kita akan sambung lagi pada ayat berikut dia, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ayat 159 hingga 164. Ayat 159 sampai 164 kita akan bincang pada pertemuan kita esok hari, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.